Pada malam ni kita nak bincang satu tajuk yang bagi saya amat penting, tetapi bagi nak melaksanakannya memerlukan kesungguhan yang luar biasa. Bila kita sebut kesatuan ummah, bila kita sebut penyatuan, bila kita sebut berjemaah, maka ia bukanlah satu perkara yang cukup mudah, kerana ia menjadi musuh utama kepada syaitan yang tak suka kita bersatu. Hatta suami isteri pun, maka syaitan suka untuk kita berpisah. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji, mereka cuba memisahkan antara seseorang dengan isterinya. Bila kita tengok perceraian begitu tinggi, pergaduhan begitu banyak, wasangka begitu menebal, adik-beradik berputus silaturahim, jiran tetangga bergaduh sama-sama sendiri, majikan tidak sekata dengan orang bawahannya, masing-masing sentiasa bercakarang. Tengok suasana macam ini, kita akan fikir macam mana nak bina kesatuan. Membaca sejarah manusia ini cukup pelik. Ibn Khaldun menyatakan manusia adalah insanun ijtima'i. Manusia ni satu-satunya jenis dia bersosial. Dia tak boleh hidup seorang. Kalau dia hidup seorang, dia pening, dia payah. Mungkin ada satu dua, tetapi bukan kebanyakan besar manusia yang memerlukan antara satu sama lain. Apa yang saya nak sebut ialah, tak kala kita bincang negara umat Islam dan umat Islam, apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Islam tersebar sampai ke padang-padang pasir, ke khemah-khemah bulu, ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Kita akan dengar orang Islam, kita akan tengok orang Islam. Dalil yang paling mudah, bila kita pergi ke Mekah buat haji, ada daripada Amerika, ada daripada Jepun, ada daripada Xinjiang, ada daripada Tibet, ada daripada Rusia, ada daripada Siberia, ada daripada Kanada. Semua ada, tuan-tuan. Itu menunjukkan Islam sudah wujud begitu jauh. Dan jumlah mereka ini bukan jumlah yang kecil. Ada yang tempatnya jutaan, ribuan. Dan populasi umat Islam dikatakan sudah mencecah 1.5, 1.7, dan kebarangkalian 2 bilion adalah perkara yang tidak jauh. Daripada seluruh penduduk dunia yang hampir 7 bilion, artinya 2/7, artinya 1/3 lebih sikit ramainya umat Islam. Dan umat Islam ini pula mempunyai negara. Kalau kita tahu OIC tak kurang daripada 52 ataupun 54 buah negara. Banyaknya negara umat Islam. Kalau kita tengok hasil mahsul daripada minyak, cukup negara-negara Islam sahaja membina ekonomi sesama mereka, mereka sudah cukup. Betapa banyak hasil mahsul bumi, tapi apakan daya, bila mana berlaku serangan yang dipanggil sebagai Al-Ghazwul Fikri, yang menggantikan peperangan secara fizikal kepada peperangan dari segi fikrah, yang akhirnya terkadang-kadang kita lebih barat daripada orang barat. Kita terikut-ikut
sehingga tidak kira apakah prinsip halal dan haram, dan tak kira, yang penting kita boleh ikut. Maka benarlah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbil la dakhaltumuh. Qalu al-yahud wan nasara ya Rasulullah. Qal faman. Maksudnya, kamu pasti akan ikut jejak langkah mereka yang sebelum daripada kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk dalam lubang bak pun kamu ikut. Betul salah itu soal kedua, ikut dulu. Lalu sahabat bertanya, apakah mereka ini Yahudi atau Nasara? Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak mereka siapa lagi? Dan ikutan ini bukan makna seseorang itu keluar daripada Islam, bukan, tetapi menyebabkan jati diri Islam tidak ada dalam kaumus mereka. Mereka amat seronok. Goziha, seorang orientalis barat, telah merantau banyak negeri dan dia tak pernah boleh mengislamkan walaupun seorang, tapi katanya aku berjaya kerana aku memesongkan umat Islam untuk jarak daripada agama Islam, daripada Al-Quranul Karim, daripada sunnah nabawiyah, daripada tata kelola kehidupan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Islam kita pada nama, Islam kita pada keturunan, Islam kita pada negara, Islam kita pada tempatan, tapi pengamalannya jauh, kefahamannya jauh, makrifahnya jauh, apatah lagi penghayatan Islam dalam kehidupan amat jauh. Makanya musuh boleh masuk, maka dia pisahkan kita. Antara pisahannya adalah pisahan warna kulit. Berapa ramai mereka berperang, bergaduh kerana warna kulit, kerana bangsa, walaupun sesama Islam. Antaranya kerana bahasa. Bahasa ni lain, bahasa ni lain, boleh jadi bergaduh. Yang paling besar lagi adalah kerana geografi, kedudukan, etnik ni, kawasan ini bergaduh. Maka negara umat Islam telah dijuzuk-juzukkan dan telah dipisah-pisahkan masing-masing macam tu. Tuan-tuan, dunia mengkaji bagaimana umat Islam ini, kerana kalau kita biarkan dia bersatu, dia memberi high impact kepada ummah. Seorang profesor di negeri Arab dalam satu kenyataannya menyebut, tak kala zaman era penjajahan sudah mula hampir lenyap, pada awal kurung ke-20 dan pertengahan, maka negara-negara Eropah ini yang menjajah Malaysia dengan Inggerisnya, Indonesia dengan Belandanya, Filipina dengan Sepanyol dan Amerika, Mesir dan Sudan dengan Inggeris, Libya dengan Itali, Algeria dengan Perancis. Pakatkah habis faraid negara umat Islam? Mereka akhirnya sedar
kebangkitan ummah. Apa yang mereka buat? Mereka buat gagasan sesama mereka. Antara gagasannya yang pertama, tengok dia punya blueprint dia untuk umat Islam ini. Antara gagasan dia pertama, jangan jadikan umat Islam dan pemimpinnya bersatu. Biar berpecah. Yang ni kiblat ke barat, yang ni kiblat ke timur. Maka kita tengok pemimpin-pemimpin sukar untuk bersatu. Ego yang amat tinggi, yang masing-masing merasakan mereka betul, akhirnya hiduplah mereka macam itu. Kita tak tengok dalam satu keadaan mereka boleh bersatu sebagaimana yang terwujud zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak. Artinya bagaimana mereka tak boleh bersatu? Maka disitulah ada wasangka. Israel, salah seorang menteri kanannya namanya Menachem Begin, yang pernah menjadi Perdana Menteri dan Menteri Kanan Israel. Dia menceritakan tentang rahsia Israel kuat. Dia menceritakan betapa umat Islam mereka ni kuat dan umat Islam lemah. Dia cerita satu-satu secara publik, terbuka. Lalu salah seorang wartawan bertanya, kamu tak takut ke rahsia ini akan diketahui oleh umat Islam? Aku tak takut. Kerana apa? Kerana umat Islam dia malah membaca, dia tidak ada ilmu. Apa nak buat? Umat Islam yang ramai ini, kata mereka, kalau hanya 1 jam sahaja mereka bersatu, mereka boleh merempuh Israel kalah. Hanya cukup kawasan Arab. Kita dengar Iran 80 juta, Syria 30 juta, Saudi 30 juta, Mesir 80 juta. Apa lagi? Jordan 5 juta, 6 juta, Kuwait mungkin hampir 1 juta. Semuanya itu dengan Israel hanya 5 juta. Itu pun kurang lagi. Tapi apakan daya, kita tidak bersatu. 1948, bila mereka boleh kalahkan Arab, Israel kalahkan Palestin dan lancar serangan 67, 73 berapa kali. Masa itu salah seorang kanan menteri Israel namanya Golda Meir. Golda Meir ni bila orang Islam kena serang, mereka serang orang Islam Palestin ni, malam tu dia tak tidur. Sebab dia takut orang Islam buat attack. Sapa subuh, cerah tanah, ayam kukuk, orang Islam tak buat apa. Maka dia kata, baru aku tahu orang Islam sedang tidur. Tidak ada kesatuan. Sebab itu bila kita kata macam itu, ini dia. Situasi yang kedua, katanya orang Islam ni mesti digaduhkan. Bukan sekadar sempadan, tetapi dengan mazhab-mazhabnya. Fiqahnya cara macam mana, tauhidnya cara macam mana,
tarikatnya cara macam mana, tasawuf cara macam mana, pemikiran moden cara macam mana. Ada pula dinisbah Islam liberal, Islam moderate, Islam ekstrim, Islam kata orang mutasahil, lemah sangat. Jadi macam-macam yang akan mengikut kelompok masing-masing dan cara masing-masing, tidak menunjukkan kesatuan. Kadang-kadang ini yang berlaku. Begitu juga mereka nyatakan. Nombor 3, pastikan negara-negara umat Islam ni jangan aman. Sebab itu kadang-kadang kita dengar kat Iraq, kita dengar bom sana, bom sini. Kirkuk kena bom, Mosul kena bom. Kadang-kadang ni biasa. Tak boleh aman negara umat Islam. Api kemarahan dalaman atau luaran sentiasa disuburkan. Ini yang berlaku. Natijahnya kita tergadai di negara sendiri. Kita miskin, kita tak mampu. Kita tengok kalau bab-bab moden semua negara-negara lain, kalau senjataan memang kita lemah. Sedangkan mereka kita tengok terlalu sophisticated, terlalu up to date, sampai kepada luar biasa. Tapi kita macam mana? Sekarang ini kita ada satu nama, namanya internet. Kita ada satu nama, namanya Google. Kita ada nama laman web macam-macam. Kita ada Facebook, kita ada Insta, kita ada Twitter, kita ada Messenger. Tuan-tuan, sekarang kita tengok peperangan media lagi dahsyat. Awak nak tengok apa? Kalau awak orang baik, awak boleh tengok yang baik-baik. Berapa ramai yang tengok menonton hal-hal porno? Berapa ramai yang tengok akhlak yang tak baik? Berapa ramai yang baca maklumat yang salah? Berapa ramai yang tengok kutukan demi kutukan, hinaan demi hinaan, kata nista macam-macam? Tengok siapa yang saringnya, siapa yang nak tapisnya, terima bulak-bulak bala, tuan-tuan. Akhirnya umat Islam tidak tahu daripada mana nak mula, maklumat mana yang nak terima, bagaimana dia nak ikut, cara mana dia nak mulakan. Semuanya itu menjadi mereka bersimpang siur, sukar. Dan inilah yang menjadi cabaran. Tetapi Allah janjikan, Nabi janjikan umat Islam ini akan ada yang membawa obor kebenaran. La tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq. Senantiasalah akan ada satu puak di kalangan umatku yang akan bersama menegakkan kebenaran. Dia tak rebah dengan hanyutan dunia. Dia tidak akan rasa bahawa sukar untuk meneruskan sisa-sisa hidup. Dia tetap istiqamah. Sebab itu adanya para ulama, para imam, para asatizah, para guru, para doa, para mursyid dan seumpamanya, masing-masing nak cari kebaikan. Poinnya tuan-tuan, inilah cabaran kita. Justru bila sebut bersatu, macam mana cara? Bila sebut berpadu, macam mana cara?
Ini yang jadi cabaran. Kita kena faham bahawa dalam perkara-perkara yang cabangan, yang pilihan, iaitu kita tak boleh nak paksa dengan satu kenyataan sahaja. Ini kena faham. Anak kita 5 orang nak ajak makan, sampai dekat kedai order, yang ini chow kuih tiaw, yang ini nasi goreng, yang ini pula nak nasi khabu, yang ni saya tak, saya nasi dagang, yang ni kata saya walau macam mana pun mesti makan nasi Arab. Mungkin kita boleh buat kuasa veto, kena makan ni semua, tapi perkara ni pilihan. Yang itu kita kena faham. Tapi dasar yang kita nak ialah macam mana kita nak cari kekuatan. Kesatuan ni penting. Kesatuan ni penting. Tak bersatu, kita lemah. Bukit yang kukuh dan ampuh daripada pasir-pasir yang timbul membentuk batu yang menguatkan sama satu sama lain, kita nak panjat pun tercungak-cangak. Jadi besar. Bah yang besar itu, tsunami itu daripada titisan air, tapi bila besar menggunung, boleh menghancurkan bangunan, meranapkan bumi, menghilangkan dan memusnahkan harta benda, memangsa dan mati ramai manusia. Ini berlaku. Maknanya bila kita sebut bersatu, nombor satu sekali kita kena tahu, kita kena cari nuktah-nuktah penyatuan. Jangan cari nuktah khilaf. Macam kita dengan bini kita lah, kalau nak baik, cari hak sama-sama je. Jangan cari hak bergaduh. Cari hak bergaduh semua. Bini kita pergi interrupt kita dalam isu, hang ni kenapa minat sangat bola? Marah kita. Buat dia lah, ada lelaki dia minat bola. Dia pula jangan duk kata ke isteri dia ni, ha ni tiap-tiap hari duk tengok masakan je. Masak dak, marah dia. Jadi kita cari hak apa, nuktah sama. Nuktah sama pergi makan kedai sama-sama. Nuktah sama cari hak yang boleh bersama. Masyarakat begitu juga. Jadi bila kita datang kepada masyarakat, tak perlu duk bincang hak khilaf. Kita bincang hak baik-baik, macam satu macam mana. Cari nuktah hak baik-baik. Nuktah hak baik, kita semua nak ajak makan. Orang suka makan kambing. Hak gauk orang suka makan. Cari hak baik-baik, cari hak bersatu. Ini poin dia. Kedua, kita tengok, kita kena pegang agama melalui praktikal. Apa dia? Baca bab agama ni sebenarnya dia sifat nak menyatukan. Syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Satu hari kita tengok orang kafir, kita tahu dia kepala kafir, teruk, campur pula tak sama kita. Apa perasaan kita? Berat. Tiba-tiba dia datang depan tok imam, dia kata hamba nak masuk Islam. Dia pun ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa kita kata? Kita yang saksi itu terus takbir Allahu akbar. Peluk dia, tengok dalam poket, kalau 10, 50 letak, ambil, hilang terus. Boleh lalu dah bersatu, tak ada masalah dah.
Kau warna kulit lain pun aku tak kisah dah, sebab kau sama-sama aku Islam. Kita rasa kesatuan tu Islam, kita rasa kedekatan tu. Tengok syahadah. Sebab itu Nabi kata Salman minna, Bilal minna, Suhaib Ar-Rumi minna. Salman orang Parsi, Bilal orang Ethiopia Habsyah, ni asal masing-masing. Suhaib orang Rom, tapi boleh di bawah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah satu. Tengok, jadi kita faham konsep ni. Kedua, kita tengok solat. Solat ni tuan-tuan, istimewanya dia dilambangkan perbezaan antara Islam dengan kufur. Kalau kita tengok ada seorang mari semayang duduk dalam masjid, kita tentu kafir ke? Tak, Islam lalu dah. Sebab itu Nabi kata al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus salat. Yang menjadi perjanjian antara kita dengan kekufuran itu tinggal semayang, solat. Solat ni istimewanya dia dilakukan berjemaah. Boleh kita semayang di rumah kita seorang-seorang, tapi specialnya solat ada solat berjemaah. Bila jemaah ni dia ni bersatu. Tuan-tuan, kita semayang, katakan di masjid ni memang luar biasa. Saya ingat dalam Malaysia, dalam dunia ni, hak saya temu nama Pastabikul Khairat, masjid ni satu je. Satu je. Dia tuan-tuan, dalam Quran banyak suruhan. Kalau suruh cari rezeki, nak makan, nak minum, nak cari rezeki, nak kerja, dia guna kalimah famshu, maka berjalanlah kamu cari rezeki. Famshu fi manakibiha, mu carilah di pelusuk bumi. Kalau suruh semayang, dia sebut fas'au ila zikrillah. Fas'au ni macam orang sa'i. Orang sa'i macam mana? Laju jalan. Hak tadi jalan, cari rezeki jalan. Hak ni bila sebut zikir Allah semayang, jalan laju. Tengok. Ketiga, bila sebut tentang buat baik, cari kebaikan, pastabikul khairat. Apa makna pastabik? Pastabik ni macam berlumba. Aku dan dulu, mudan dulu. Gitu pastabiku. Tengok, kalau cari rezeki tu famshu jalannya. Hak ni bersungguh sikit. Hak ni istibaq. Tapi kalau kepada Allah, fafirru ilallah, berlari kepada Allah. Kita dok ke Allah, berlari daripadanya, bukan berlari kepadanya. Beza bahasa. Jadi bila kita sebut semayang, kita semayang ni menunjukkan kesatuan. Saya pergi Mekah sekali tuan-tuan. Salah satu daripada minat saya kalau duduk Mekah, tengok TV. Duduk dia, ialah
ibadat lah tak 24 jam tu dalam masjid. Kita ni orang capur letih tu, tengok tunggu semayang, duduk tengok TV. Saya dengar seorang penceramah cerita tentang manfaat haji, faedah haji ni. Dia cerita tentera-tentera Amerika ni ramai masuk Islam. Ada di Pentagon, memang ada. Di Amerika pun ada orang Islam, bukan tak ada. Satu hari general dia yang bukan Islam ambil sekeping gambar ni orang Islam sedang semayang di Kaabah. Musim haji ramai kan. Kalau ambil daripada atas tu betul-betul menara jam tu penuh orang semayang tu. Dia pun tunjuk kat orang yang tentera-tentera Islam. Mau tengok apa benda? Kawan ni pun tengok orang semayang. Orang semayang, orang sedang semayang, sedang takbir, sedang qiyam, sedang rokok, sedang sujud, sedang semayang. Apa yang mu dapat? Mereka pun tercengang. Oh, tak ada apa, biasa semayang. Dia kata, ini kalau orang Islam boleh buat ini kekuatan luar biasa. Saya baca dari sudut militer, bukan mililiter, bukan militer, tentera. Dari sudut ketenteraan, apa dia? Bayangkan bila Tok Bilal kata hayya 'alas salah hayya falah qad qamtu Allahu akbar, Tok Imam kata Allahu akbar, selepas sufu akung tu, semua daripada tempat tu boleh masuk sah, boleh duduk sama, boleh betul-betul tumik pun okey semua kali. Militer yang handal, bila kita bunyi saja sharing ataupun amaran atau arahan, ambil masa 15 minit baru boleh nak pakai baju, nak ikat sokeng, nak ni, baru boleh bagi. Dia tak tahu macam mana, kita pun faham. Macam kita duduk Mekah lah, tak semayang dah atas masjid Pastabikul Khairat tu, kadang-kadang tepi lokang semayang. Faham tak? Kalau mari lewat ni tepi jalan gini-gini, orang apa pun atas jalan raya biasa. Sini siapa berani semayang tepi tu? Tak berani lah, bahaya pula. Ini dia kesatuan. Orang bahasa mudah. Kadang-kadang tuan-tuan, kita ni di masjid ada 20 orang semayang. Ni regular. Tok Imam, Tok Bilal 18 orang. Salah seorang nama tu Pak De. Contoh, Pak De ni di kampung tu, Tamang tu, ada 5 beradik. Tapi 4 beradik yang lain tak pergi masjid. Pasar malam, jual ikan, jadi cikgu tak tahu lah, malang pergi kat Jayang pula tak tahu. Yang datang ke masjid ni Pak De je. Tuan-tuan, adik Pak De sakit, Pak De tak tahu. Orang tanya Pak De, hang tahu tak adik sakit? Bila? 3 hari dah masuk hospital. La ilaha illallah, tak tahu. Sebab adik dia tak pergi masjid. Tapi kalau salah seorang daripada 20 orang ni sakit Zuhur tak ada, dapat berita asar sudah semayang pergi dah hospital. Rasa sebab bahu ni tepuh sentiasa 5 kali sehari. Dia rupa-rupanya rapat ni, dia memberi kesan jiwaan, kebersamaan. Benda ni kita tak tahu. Sebab itu semayang sah suruh rapat.
Bila tepuh ni lain macam. Tepuh ni keadaannya cukup baik, sebab itu sah ni luar biasa. Ada seorang UM buat kajian tentang kelebihan solat berjemaah. Dia kira neutron sama neutron tu temu dia jadi lain. Banyaklah kajian-kajian tentang solat. Mananya bersatu? Orang duduk solat ni nama berjemaah, bersatu. Tapi kalau tak semayang berjemaah, Allah, susah. Susah. Kita nak cari satu formula macam mana solat tiap waktu masjid penuh. Kalau temu formula ni, insya-Allah umat Islam kuat. Dia kembali kepada asal, kembali pada agama. Masuk waktu berapa minit 3. Dia kembali kepada asal, solat. Allazina immakannahum fil aqamus salah. Kami yang tetapkan mereka menjadi hebat di muka bumi, menguasai, sifatnya mendirikan solat, berjemaah, beramai-ramai. Ini bersatu, tuan-tuan. Kita tengok umat Islam, formula macam ni mudah, bukan payah. Semayang berjemaah setiap waktu. Negeri yang selalu semayang jemaah setiap waktu, negeri itu kuat. Negeri yang mana salat jemaah diimarahkan, kita rasa tenang. Tapi kalau ramai tak semayang, bawa ni bala. Ramai pula jenis tak semayang, lagi bala. Kita perlu kekuatan macam ni. Kita tak payah fikir nak cari macam makan apa mesti begitu. Tak, ambil asas basic agama. Ini cara bersatu. Antaranya adalah, tuan-tuan, kalau kita tengok, Allah wajibkan kita puasa. Salah satu hikmah puasa tu adalah untuk kita bersatu. Kita akan kenal orang susah, orang lapar. Tuan-tuan ceramah bak teruknya lapar, tuan-tuan tak rasa apa, sebab tuan-tuan kenyang dah makan nasi lemak 2 pinggang. Tapi bila tuan-tuan dengar bahawa lapar itu tuan-tuan rasa, tuan-tuan akan rasanya. InsyaAllah kita berhenti sekejap, kita sambung sikit lagi.
Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Salah satu daripada cara untuk bersatu, kita tengok puasa. Orang miskin dia seronok bila datangnya Ramadan. Anak yatim seronok datang Ramadan. Budak-budak, anak-anak tahfiz seronok datang Ramadan. Kenapa? Kerana orang kaya dia nak bantu mereka. Sebab masa tu dia kena puasa juga, dia lapar, dia baru rasa. Kita tengok masjid jadi penuh, jamuan buka puasa pun banyak. Sekarang ni alhamdulillah saya tengok 2-3 tahun ataupun 5-6 tahun kebelakangan ini, kita punya masjid-masjid begitu subur dengan jamuan buka puasa. Alhamdulillah. Jadi puasa ni juga betul. Zakat, tuan-tuan, makin kita keluar zakat, kita boleh berzakat, kita ajak kawan-kawan berzakat, sahabat, orang kaya berzakat, kerana tujuannya untuk bela asnaf yang lapang. Yang ini hati dia akan jadi baik dengan orang kaya. Kesatuan akan dapat dibina dengan baik. Puncaknya namanya haji. Kita kalau sebut haji di Malaysia ni, dia ada satu kalimah namanya jemaah haji. Bila sebut jemaah haji ni, maknanya memang haji ni orang pakat berjemaah pergi ramai-ramai. Tidak ada negeri melainkan ada wakil pergi ke Mekah. Tidak ada daerah melainkan ada wakil pergi ke Mekah. Biasanya macam tu. Di sana kita tengok segala perbuatan haji pun diwaktukan, ditempatkan, ditempuhkan, dimasakan seolah-olah sekala semua. Hari ke-9 semua kena pakat pergi ke Arafah. Kita dah kata hari 9 ramai, pergi hari ke-10 slow, tak ada orang, tak boleh. Ataupun gajing pitah sehari, hari ke-8 kita pergi dulu, hari 9 kita selesai dah ibadat haji, tak boleh. Sama. Bila kita tawaf mesti di Kaabah je, tak boleh nak tawaf kat mana-mana. Pergi masjid Kucing pergi tawaf, tak boleh, mesti kat Kaabah, Masjidil Haram. Tawaf pula satu aliran, pusing mengiring kiri ni, tak boleh kita ambil ikut kanan, bolok habis, tak boleh. Semua sama. Sa'i sama, Safa ke Marwah, Marwah ke Safa. Ramai ikut Safa ni start dengan Marwah dulu, tak boleh, kena daripada sana kat dulu, mesti daripada sana, pusing sama. Sa'i melontar jamrah Aqabah, Wusta, Sughra, sama. Kita melontar satu ikut jamrah, 3 jamrah tu, mula-mula hak mana, Sughra, Wusta, Aqabah, ikut sama, ikut. Mabit di Mina malam 10, malam 10, malam 11, malam 12, sama semua mabit. Kesatuan. Sebab itu seorang ulama bila tengok haji, dia kata inilah kesatuan ummah. Sepatutnya tak ada masalah. Yang jadi masalah jiwa kita. Kita tengok zaman Nabi macam mana dia satu. Kenapa hebat? Pertama, dia datangkan konsep kasih sayang. Kedua, dia datangkan konsep kejujuran, keikhlasan. Konsep ini bertebar dalam masyarakat. Kita dok benci, geram, dendang kesumat, nak marah. Yang ini aura tak baik ni begitu banyak. Aura positif tak ada. Sayang, tuan-tuan. Sebab itu kalau kita tengok hati kita selalu bengkak, sakit je.
rasa susah, rasa sempit, rasa tak bahagia, rasa kecewa, kita tak rasa lapang, seronok. Ada orang susah pada kita tapi seronok. Ada orang teruk pada kita tapi bahagia. Ada orang yang hidup seadanya tapi dia rasa seronok hidup. Tapi kita nak kata tak seronok, duit ada, makan boleh ni, tapi masih lagi rasa mesti ada sesuatu. Tuan-tuan, bersatu ni dia akan membawa kepada kekuatan. Kekuatan. Bila kekuatan ini, dia akan mengalahkan sesiapa pun, dia mengalahkan. Bersatu dari segi politik, bersatu dari segi ekonomi, bersatu dari segi budaya, bersatu dari segi kehidupan, bersatu dari segi mengolah kehidupan dengan baik. Ini penting. Nuktah-nuktah itu kita boleh laksanakannya. Dan bila kita sebut macam tu, kita kena faham setiap di kalangan kita, terutamanya bapa, ibu, menjadi ejen penyatuan kepada anak-anak. Masyarakat yang pegang jawatan menjadi penyatuan kepada bawah-bawahan. Pemimpin-pemimpin menjadi penyatuan, ejen penyatu kepada ummah. Begitu juga para ulama. Kita bergaduh, apa untungnya? Apa untungnya? Bahkan rugi paling banyak. Banyak mana orang yang ramai tapi tidak bersatu dikalahkan oleh golongan minoriti yang bersatu. Banyak dalam kisah-kisah kalau kita baca daripada dulu sampailah sekarang. Ini bersatu. Pernah satu ketika sahabat Ansar bergaduh antara Aus dan Khazraj, dan dua pihak ni saling mengasah pedang, mengasah lembing, siap dengan panah, masing-masing kata ni, api kemarahan hampir puncak. Lalu Nabi datang dan Nabi bagi tahu, kamu bergaduh sedangkan aku masih lagi bersama dengan kamu. Masing-masing menangis, berdamai, peluk antara satu sama lain. Maka benarlah firman Allah Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu. Wa'tasimu. Apa makna wa'tasimu? Orang Arab kata adanya wa'tasimu dengan ini daripada asama ya'sim, i'tasama ya'tasim, ziyadatu al-mabna ziyadatul makna. Mana wa'tasimu? Kita, tangan kita ni, hak tepi ni orang panggil mi'sam. Gelang tangan ni mi'sam. Jadi kalau benda ni kuat, pegang tu dengan kuat macam ni, dia tak cabut. Pegang sungguh. Jadi bila sebut wa'tasim, mana pegang tu, kalau bahasa ke, kalau ikat mati ya. Maknanya suruh kita pegang macam tu dengan hablillah.
pegang kamu semua dengan tali Allah. Tapi bila sebut kamu semua pegang dengan tali Allah, dia sebut kalimah jami'ah. Maknanya takkid kepada wa'tasimu semua kali itu, semua kali jami'ah. Maknanya tak ada pengecualian. Mu tak apa, mu tak apa, mu tak payah. Tak, semua sekali. Peliknya ayat bersatu ini bergabung dengan ayat larang daripada berpecah belah. Wala tafarraqu, dan jangan kamu pecah belah. Tuan-tuan, kalau saya kata bersatulah, maknanya jangan pecah belah lah. Kalau saya kata jangan pecah belah, maknanya bersatulah. Tapi kalau saya kata bersatulah dan jangan berpecah belah, apa makna? Makna sungguh sangatlah tu. Kalau tak reti, tak faham, tak tahulah. Siapa tahap tu? Kemudian Allah sengaja sebut dengan satu contoh depan mata, biar mu nampak kelih, mu tengok. Wazkuru ni'matallahi alaikum, mu ingat balik. Sebab kita kalau ingat balik baru sedar. Kena ingat balik kisah macam mana kamu ni bergaduh sakang. Iz kuntum a'daan, mu gaduh, tiba-tiba Allah rapatkan kamu. Fa'allafa baina qulubikum. Bila rapat hati, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, menjadi saudara. Ini nikmat, tuan-tuan. Allah gambarkan lagi, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Masa tu kamu betul-betul berada di jurang api neraka. Nak masuk neraka dah kalau perangai bergaduh ni. Fa anqazakum minha, Allah selamatkan kamu. Kazalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang demikian itu adalah Allah ceritakan dan kemukakan kepada kamu dengan ayat-ayatnya. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang mendapat taufik dan hidayah. Jadi saya rasa cukuplah dengan ayat itu sebagai penutup. Macam mana kita bersatu. Kalau nak bincang banyak, boleh tengok dalam buku kami Negara Sejahtera. Kita terangkan satu persatu sikap Umar bin Abdul Aziz, macam mana tuan-tuan dia menyatukan ummah Rasulullah SAW. Begitu juga kita kena didik anak kita daripada kecil lagi. Muka nota untuk anakku, pentingnya kita jaga masa-masa warkah untuk pengantin pun kena bersatu. Memanglah dia bersatu semua, tapi kena dalam buku hadis 40, dan saya juga sebut dalam kitab apa yang dipanggil sebagai halal dan haram. Dia banyak cerita masalah perkara yang patut dijauhi dengan dendam, kesumat, hasad, dengki dan seumpamanya. Sekadar itulah tazkirah ringkas saya, mudah-mudahan beri manfaat kepada kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim.